Saya kalau cakap, saya cakap benda betul. Sila. Mereka masih bangang. Minta maaf. Kalau mereka gunakan otak mereka yang waras, mereka dah dikurung oleh orang yang kita kena settlekan bagaimana nak buat kepimpinan kedua-dua parti boleh menerima satu sama lain. Ahli-ahli kedua-dua parti boleh terima satu sama lain. Dan kita juga nak pastikan bahawa pengundi-pengundi yang mengundi BN ini, kita boleh transfer menjadi mereka yang boleh bersedia, willing and able to vote for Pakatan Harapan. This is more crucial. Ini lebih terdesak. Kerana kita dah suntuk. Hujung bulan depan, kita akan bubar Dewan Undangan Negeri ni. Bulan 6 automatik. Bulan 6, insyaAllah. Jadi kalau hari ini kita tengok, masih lagi orang-orang UMNO mengatakan kita akan undi di mana BN bertanding saja. Yang PH bertanding, yang PKR bertanding, kita takkan undi. Apa jadi pada barisan kita? Mereka perlu sedar bahawa yang bertanding kali ini, BN tidak akan bertanding di semua kursi. Sebahagian BN bertanding, sebahagian PH bertanding. Kalau mereka boykot PH, maknanya BN takkan berjaya membentuk kerajaan Peringkat negeri. di peringkat negeri. Yang untung siapa? PN. Kalau mereka boykot PH, PH pun sudah pasti mereka juga berada di alam maya. Mereka juga mendengar apa yang ditulis. Mereka juga membaca apa yang ditulis. Yang diperkatakan oleh penghasut-penghasut di kalangan kita ini untuk memboikot PH. Jadi mereka akan bertindak balas. Mereka pula, PH akan boikot BN. Dua-dua akan kalah. Dan yang untung ialah Perikatan Nasional. Jangan lupa, orang yang menyumbat bosku ke dalam penjara hari ini ialah Mahathir, Muhyiddin dan rakan-rakan yang bersekutu dengannya. Itu kita jangan lupa. Mahathir dengan Muhyiddin. Mahathir memulakan, Muhyiddin meneruskan, yang bersekutu meneruskan. Betul tak betul? Masih melindung nampak. Ataupun ada court case tu. Kita ada gag order. Baik. Di dalam Dewan itu, Cak. Ya. Tapi sebelum tu, sebelum saya nak pergi ke soalan kekerajaan dan perpaduan ni, saya rasa saya sudah sampai ke peringkat bosku ni. Apa khabar beliau sekarang tu? Adakah dia akan dapat keadilan? Walaupun dah terangkan secara jelas. Kalau tanya saya secara peribadi, selagi Ketua Hakim Negara itu tidak dibetulkan kaedah pelantikan dia, maknanya bukan melalui Judicial Appointment Commission, Dato' Seri Najib tidak akan mendapat keadilan di dalam Malaysia, di dalam sistem mahkamah kita. Kan? Dan begitu juga, kita harap seperti mana yang diperkatakan oleh Dato' Seri Anwar itu betul lah. Kalau betul pegawai negara ni nak membetulkan alignment dia, nak mula menjalankan tanggungjawab dengan baik, kita harap benda itu betul-betul berlaku. Mulakan dengan mendakwa Nazlan. Kalau nak kami percaya bahawa dia betul-betul nak betulkan keadaan, mulakan mendakwa Nazlan. Mulakan mendakwa Zeti. Mulakan mendakwa Nur Muhammad Yaakob. Mulakan mendakwa Jolo. Mulakan dengan mendakwa Nik Faisal. Dan kenapa nak lepaskan Rozana Rozhan? Dia mengugut Tim Lesner supaya memberikan dia rumah bernilai 10 juta US dollar. Itu lebih besar daripada apa yang diperolehi oleh Dato' Seri Najib, yang 1 sen pun dia tak belanja untuk tujuan peribadi. Dia bagi pada anak yatim, dia bagi pada untuk CSR UMNO. Dia bawa orang pergi haji. Bawa pergi haji dan sebagainya. Kenapa ada double standard? Kenapa hanya dengan memulangkan harta itu, rumah bernilai 10 juta US dollar, Rozana Rozhan tidak didakwa di mahkamah? Is that fair? Sedangkan Dato' Seri Najib, kalau dia di offer, pulangkan balik 42 juta. Anytime. Orang akan menyumbang untuk dia pulangkan balik 42 juta. Boleh tak dia dibebaskan? Tahu. Belum tahu. Itu sebabnya keadilan itu mesti terlaksana
Tetapi bukan hanya mesti terlaksana, ianya mesti dilihat benar-benar adil. Baik. Saya nak kembali tu kepada saya, dan saya harap rakan-rakan yang ataupun rakyat di luar sana mendengar penjelasan tentang apa sebenarnya sudah berlaku pada Datuk Najib, boleh memahami tu dengan penjelasan Datuk bagi. Saya nak pergi kepada kerajaan perpaduan hari ini tu. Baik. Ada suara-suara yang agak marah apabila Ketua Pemuda meminta maaf di dalam ucapan dia, minta maaf kepada Adam Adli lah apa semua. Sedangkan ada yang kata, kenapa harus kita je minta maaf? Kenapa mereka tidak maaf mencontohkan? Saya rasa Ketua Pemuda tak minta maaf. Dia tidak minta maaf kepada Adam Adli. Tidak. Dia kata dulu masa Adam Adli bakar bendera UMNO, dia rasa nak siap-siap dia muka Adam Adli tu. Tapi sekarang dia kata dia dah tak marah dengan Adam Adli. Dia tidak minta maaf. Yang dia minta maaf kerana dia mendesak supaya lantikan politik yang dibuat oleh Datuk Seri Mohamad Sabu, dia mempertikaikan pelantikan politik yang dibuat oleh Datuk Seri Mohamad Sabu. Saya rasa saya bersetuju dengan tindakan Ketua Pemuda memohon maaf, kerana bagi saya ada kemungkinan besar beliau ialah orang muda lagi, dan dia pun dalam politik belum lama lagi, Selama hari ini 61 tahun Barisan Nasional pun kita mengamalkan dasar yang sama. Kebanyakan daripada GLC memang kita lantik orang politik. Bukan sebab semua apa? Pun. Bukan semua. Ada setengah-setengah tu kita letak professional handle, kan? Contohnya yang nak handle pelaburan dan sebagainya, banyak kita letak professional. Tetapi GLC inilah yang sentiasa kita gunakan untuk membantu rakyat. Kalau letak profesional, mereka tidak faham denyut nadi rakyat. Itu sebab untuk jawatan-jawatan yang dekat dengan rakyat, jawatan-jawatan GLC yang boleh digunakan untuk membantu rakyat, mempermudahkan urusan rakyat, maka sewajarnya lah ketua-ketua UMNO bahagian, ketua-ketua PKR cabang, ketua-ketua amanah di peringkat parlimen, diberikan peluang. Takkan ketua je. Tak kira lah ahli parlimen ke, ataupun mungkin patut jadi dulu menteri, sekarang tak dapat menteri, kepakaran mereka, walaupun mereka ni tidak berjaya di peringkat pilihan raya, tetapi mereka ada knowledge, mereka ada pengalaman, mereka biasa menyantuni rakyat, mereka tahu macam mana nak jaga rakyat. Jadi jangan kita bazirkan pengalaman yang ada pada mereka. Ada satu soalan tu menarik sebelum Datuk tu. Kenapa tak ada yang salahkan MIC dan MCA untuk Mak Faizal? Senario yang mungkin pada saya maksud Mak Faizal ni adalah kepada kekuatan UMNO, kekuatan Barisan Nasional. UMNO je yang salah. Kenapa tak ada yang salahkan MCA dan MIC? Saya tak boleh nak jawab lah itu. Nanti kita jawabkan kecil hati pula. Betul kan? Baik. Cuma bagi saya tindakan dia memohon maaf berkaitan dengan kenyataan terhadap Mohamad Sabu tu wajarlah. It's justified. Mungkin dia mungkin kurang pengalaman lepas. Dia lupa bahawa itulah amalan kita selama hari ni. Kadang-kadang orang muda ni lebih lajak pada laju tu. Yelah, kadang-kadang orang muda ni dia masih bersih lagi. Dia nak semua sekali bersih. Dia tak sedar bahawa selama hari ni GLC ni lah yang banyak membantu akar umbi kita. Yang banyak membantu rakyat. Dan dengan jawatan-jawatan GLC ni membolehkan ketua-ketua bahagian, membolehkan ketua-ketua cabang dan sebagainya menyalurkan pelbagai bentuk bantuan untuk memudahkan, untuk bantu mangsa banjir, untuk membantu orang kurang upaya, untuk membantu ibu tunggal, untuk membantu mereka-mereka yang terdiri daripada asnaf, anak yatim dan sebagainya. Ini CSR, sebab setiap GLC tu dia ada CSR dia yang tersendiri. Baik, adakah Datuk rasa kerajaan Madani ini akan bertahan lama bila gosip tentang gerakan tebuk atap dan kerajaan ini akan pendek? Saya nampak gerakan tebuk atap dulu kita tengok ada 10 orang, kemudian naik jadi 12, kemudian naik jadi 15.
kemudian tambah lagi 2 kononnya daripada PKR. Benda ni mungkin sampai ke tahap dah berakhir. Sebab daripada 17 dah turun jadi 12 balik, kemudian jadi 8 dah tinggal 4 kan. Lepas tu hampir tak ada. Tetapi maklumat terkini yang saya terima kan, kemungkinan ada pilihan raya kecil. Maknanya akan ada ahli parlimen yang keluar parti kan, hanya untuk mengganggu pilihan raya negeri. Bukan lagi dengan tujuan untuk menukar kerajaan. Sebab mereka tahu they do not have enough numbers. Mereka tak cukup. Jadi mungkin ada 1, 2 ataupun 3 paling kuat pun yang akan keluar parti. Dan disebabkan mereka keluar parti itu, kerusi mereka kosong, mereka akan berhadapan dengan pilihan raya UMNO. Kan? Walaupun benda ni dinafikan, tetapi maklumat terkini ni lebih kurang begitu. Cuma tujuan dia dah berbeza. Bukan nak tumbangkan kerajaan. Tujuan dia ialah untuk mengalih perhatian daripada semua jentera kerajaan perpaduan ini bertumpu di 6 buah negeri. Kan? Kita terpaksa bertumpu mungkin dekat di Johor 1 atau 2 di Johor. Mungkin akan bertumpu di Pahang. So berpecah. Jadi bila berpecah ni, jentera ni tak fokus di 6 buah negeri. Ini macam ada mutual understanding di antara geng-geng Perikatan Nasional dengan, kalau itu berlaku, saya nak simpulkan musang berbulu ayam yang masih berada dalam parti. parti. Itu yang berlaku, saya nak simpulkan, kalau ada betul kan, ini pemimpin yang cukup biadab. Bukan biadab lah. Zaman Nabi tak guna satu sen. Zaman Nabi boleh kekak ni. Okey Dok. Ramai orang marah tu. Cerca kononnya roh atau semangat UMNO ni hilang. Cemarkan WTC, World Trade Center ni. Bila DAP dibawa masuk dalam Dewan. Kita tengok kawan-kawan kan, hina AMDAP dan sebagainya kan. Boleh Datuk clearkan sedikit. Clearnya pemikiran kan, letakkan kesalahan tu di mereka. Kan? Setiap hari kita berceramah, kita bercakap 4 tahun setengah. Hari-hari saya ulang, kita BN kena kembali Solo. Kita kena beri mandat semula. Kita kena betulkan kesilapan 2018. Kembali menyokong kerajaan Barisan Nasional. Jangan berbelah bagi. Kan? Fokuskan. Ini bila Muhyiddin bagi sogokan, bila Perikatan Nasional bagi sogokan, PAS bagi rasuah, kita lihat Perikatan Nasional boleh kaut 74 kursi. For me, bagi saya 74 kursi ni menggambarkan setengah-setengah daripada kita ni selepas kena lockdown oleh bapa lockdown negara masih bangah. Minta maaf cakap. Saya kalau cakap, saya cakap benda betul. Sila. Mereka masih bangah. Minta maaf. Kalau mereka gunakan otak mereka yang waras, mereka dah dikurung oleh orang yang sanggup kurung satu Malaysia. Walaupun angka COVID dekat Perlis tu sangat rendah, tak perlu buat ni. Kurung bukan sekali. Bukan sekali, berulang kali dalam tempoh 18 bulan. Hancur ekonomi. Hari ini orang masih terdesak. Sehingga tak pernah orang nak duit KWSP, orang minta keluar duit KWSP. Kita dah benarkan 4 kali. Tak cukup lagi nak selesaikan masalah. Masih nak kali kelima lagi. Masih mengharap lagi. Masih sokong perikatan lagi. Dan yang bangang ini masih memberikan sokongan. Saya cakap terang, hati saya sakit. Hati saya sakit. Disebabkan tindakan kalianlah hari ini kita terpaksa membentuk kerajaan bersama musuh politik kita. Kita redha dengan keputusan yang dibuat oleh rakyat. Kenapa rakyat hari ini tidak boleh redha? Kenapa marah apa yang sedang Bila berlaku? kamu membuat keputusan bagi pihak kami. Kamu memaksa kami untuk membentuk kerajaan bersama musuh politik kami. Hari ini kamu nak petikai DAP masuk dalam bangunan UMNO. Perli kononnya hilang lagu anak kecil. Hilanglah itulah apa semua. Anak Bila kau pangkal Perikatan Nasional, kau tak fikir benda tu. dapat duit. Hanya 300,500, 500,500, 1,500. Kamu gadai masa depan negara untuk tempoh 5 tahun.
Ketika itu ada fikir benda ni. Ketika itu kamu fikir, jika kamu tidak memberikan undi kepada Barisan Nasional, last kali Barisan Nasional kena tunduk dengan PAS, kena tunduk dengan Bersatu. Silap. Kita ada option. Kita dah bersama dengan PAS, bersama dengan Bersatu, yang akhirnya khianat kita. Yang akhirnya tikam kita dari belakang, mainkan kita di Sabah. Bully kita, tahan duit kita, penjarakan pemimpin kita. Bodohlah kita kalau nak bagi mereka jadi Perdana Menteri balik. Kita ada pilihan. Orang yang belum lagi menganiaya kita. Kita bagi peluang kepada Datuk Seri Ibrahim. Kena ingat, kita beritahu, kita bagi peluang kepada Datuk Seri Ibrahim. Dan saya yakin, sebagai orang yang pernah dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir, saya yakin Datuk Seri Anwar pun tidak akan menganiaya orang. Tapi kalau dia berubah, kita juga boleh berubah. Dia pun ucap terima kasih kepada BN. Dia ucap terima kasih. Tetapi setidak-tidaknya kita mulakan. Kalau dulu kita boleh pimpinan UMNO, boleh mulakan dengan husnuzon terhadap Mahathir, husnuzon terhadap Muhyiddin Yassin. Saya sampai dipecat bila mereka nak bekerjasama dengan Mahathir. Hari ini kenapa tak boleh husnuzon terhadap Datuk Seri Anwar? Kita bagi peluang dulu. Kalau sekerat jalan, Datuk Seri Anwar buat mistake yang sama, yang saya yakin dia takkan buat. Sebab dia belajar melalui kesilapan Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Kalau dia buat mistake yang sama, maknanya dia sendiri menggali kubur dia sendiri. Seperti mana Muhyiddin yang boleh gunakan akal dia untuk tidak menzalimi pemimpin UMNO, tetapi akhirnya dia menzalimi pemimpin UMNO. Akhirnya apa yang Muhyiddin dapat? Dia mendapat tentangan daripada kita. Daripada ada kuasa, hilang kuasa. Dah hilang kuasa, jadi kluster mahkamah. Saya yakin Datuk Seri Anwar jauh lebih bijaksana berbanding dengan Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir. Sudah pasti dia tidak akan mengulangi kesilapan manusia-manusia ni. Baik, Tok. Pemimpin yang musang berubah.